Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan bincangkan bab baharu iaitu bab 4, okey, mengenai pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, ada 4 subtopik yang kita akan bincangkan. Okey, yang pertama kita ada 4.1 iaitu tisu vaskular. 4.2 kita ada pengangkutan air dan garam mineral. 4.3 kita ada proses translokasi dan 4.4 kita ada tajuk fitoremediasi. Okey, hari ini kita akan bincangkan tajuk yang pertama iaitu 4.1. Ada 3 standard pembelajaran yang perlu kita capai. Okey, yang pertama adalah untuk mewajarkan keperluan pengangkutan dalam tumbuhan. Kemudian kita akan bincangkan penyesuaian struktur saloxilem dan trakit yang terdapat dalam tisu xilem. Okey, kemudian kita akan bincangkan struktur tiub tapis dan sel rakan yang terdapat dalam tisu phloem. Okey, so tisu xilem dan tisu phloem adalah tisu-tisu vaskular yang terlibat dalam pengangkutan tumbuhan. Okey, sel-sel dalam tumbuhan sebenarnya memang memerlukan air. Okey, dia perlukan air untuk proses fotosintesis dan nutrien seperti mikronutrien dan makronutrien untuk tumbesaran lah, okey, untuk kesihatan pokok. Tapi disebabkan saiz tumbuhan yang besar dan tinggi, maka proses penyerapan bahan keperluan itu tidak mencukupi. Okey, kerana jumlah luas permukaan bagi pokok atau tumbuhan tadi tidak cukup besar. Okey, air dan ion mineral sebenarnya perlu diangkut dari akar ke daun, untuk proses fotosintesis, untuk proses fotosintesis. Manakala hasil fotosintesis yang kita telah bincang sebelum ini, kita tahu dia membentuk glukosa, akan diangkut dari daun ke semua bahagian tumbuhan dengan jarak yang begitu panjang. Dan hasil fotosintesis ini diangkut dalam bentuk sukrosa. Okey, dia akan diangkut dalam bentuk sukrosa dan memandangkan jarak pengangkutannya yang panjang, maka tumbuhan memerlukan tisu vaskular, iaitu xilem dan phloem untuk mengangkut bahan-bahan keperluan tersebut. Okey, so kita bincangkan tisu xilem dan tisu phloem, sebagai tisu yang terlibat dalam pengangkutan. Okey, tisu xilem ia akan mengangkut air dan garam mineral dari akar ke bahagian atas, contohnya ke bahagian daun dan pucuk. Dari akar ke daun dan pucuk untuk proses fotosintesis. Dan selain daripada itu, xilem juga akan memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan, memandangkan dinding tisu xilem ditebalkan oleh lignin. Okey, dan tisu yang kedua, tisu vaskular yang kedua iaitu tisu phloem akan mengangkut sebatian organik hasil daripada fotosintesis iaitu sukrosa tadi dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan yang lain. Dan pada uji minda yang pertama, dia beri rajah keratan runtas dan keratan memanjang batang pokok. Okey, kita diberi label P, Q dan R untuk dinamakan. Okey, so kita ambil keratan rentas. Kalau kita lihat keratan rentas ini apabila dibesarkan, kita dapat rajah berkas vaskular.
Okey, berkas vaskular. Di dalamnya terdapat tisu xylem dan tisu phloem. Okey, so rajah label P, okey, bahagian yang berlabel P ini adalah rajah, okey, yang bahagian luar ni berdekatan dengan epidermis itu adalah tisu phloem. Okey, dan tisu di bahagian dalam yang berlabel R adalah tisu xylem. Okey, so tisu xylem dan tisu phloem dipisahkan ataupun diasingkan oleh tisu yang berlabel Q, iaitu tisu cambium ataupun kita panggil sebagai cambium vascular, yang terlibat di dalam proses pertumbuhan sekunder. Okey, terlibat dalam pertumbuhan sekunder. Okey, so selepas proses pertumbuhan sekunder, kita tahu cambium tadi akan membentuk gelang cambium yang akhirnya digunakan dalam gelang tahunan bagi menentukan usia pokok tersebut. Okey, so itu dua tisu yang akan terlibat dalam pengangkutan. So kita pergi pada tisu yang pertama, iaitu tisu xylem. Okey, so kita ada tisu xylem, dan di dalam tisu xylem terdapat dua salur yang penting. Okey, so ada dua salur yang penting. Yang pertama, kita ada salur xylem, dan yang kedua terdapatnya trakit. Okey, dua salur ini dua jenis salur ini amat penting dalam pengangkutan air dan ion-ion mineral. Okey, bukan maksudnya dalam satu tisu xylem tu ada satu salur xylem ataupun trakit. Ia terdiri daripada beberapa salur xylem dan beberapa salur trakit. Okey, so dia akan membentuk satu xylem lah. Okey, seperti dalam rajah sebelah tadi tu lah. Okey, dalam rajah asal. Okey, so kalau kita lihat salur xylem yang pertama, okey, dalam tisu xylem tadi, okey, salur-salur xylem merupakan salur yang terdiri dari sel-sel mati. Kenapa dipanggil sel mati? Kerana sel-sel ini tidak mempunyai protoplasma. Okey, apa itu protoplasma? Protoplasma terdiri daripada nukleus dan sitoplasma. Okey, jadi tidak ada nukleus di dalam salur xylem. Okey, dan sel-selnya akan tersusun memanjang dari satu hujung ke satu hujung untuk membentuk turus yang panjang. Okey, so maknanya kita ambil satu sel, okey, xylem. Okey, ambil lagi satu sel salur xylem. Okey, so susunlah macam ni, okey. Susun macam biasa, salur tisu panggil apa? Sel tumbuhan dia ada dinding sel kan. Okey, susun dari hujung ke hujung, okey, sehingga daripada mula sehingga akhir lah. Okey, so macam ni. Okey, sel dia seperti biasa, sel tumbuhan dia ada nukleus, dia ada vakuol, dia ada organel di dalamnya kan. Jadi bila sel-sel salur xylem tadi bersusun macam ni, apabila dia matang, apa berlaku? Okey, bahagian atas ni akan hilang. Okey. Okey, so di bahagian atas ni dia akan hilang ataupun di bahagian dinding ni akan hilang. Okey, ni hilang ya. Dinding ni hilang. Okey, dinding ni hilang. Okey, dinding antara sel juga akan hilang begitu. Okey. Okey, hilang ya. Okey, semua dinding antara dinding ni hilang. Okey, dia pun hilang yang ni. Yang ni pun hilang juga. Okey, dan apa berlaku di dalam ni? Organel-organelnya, nukleus, vakuol, sitoplasma semua akan hilang. Maka apa yang terbentuk ialah, okey, akhirnya dia akan membentuk satu salur, okey, macam silinder yang panjang macam tu.
Okey, dia panjang. Okey, di dalamnya ruang kosong. Okey. Jadi apabila dia tersusun memanjang dari hujung ke hujung, akhirnya dia akan membentuk satu turus yang panjang dan berterusan dan di dalamnya adalah ruang kosong. Okey, jadi apa yang berlaku dekat sini, maka air dari akar tadi boleh diangkut melalui silinder yang ruang ataupun silinder yang telah kosong ni lah. Okey. Itu dari segi pembentukan saloxylem. Jadi saloxylem dia akan jadi satu silinder macam ni. Okey. So dinding yang tepi ni dia ada lagi. Okey, dinding yang bahagian tepi ni ada lagi. Okey, tapi ruang di bahagian dalam ni jadi kosong sebab protoplasma telah hilang. Okey. Dan kemudian dinding yang masih ada, dinding sel yang masih ada ni, okey, dekat bahagian sini. Okey, yang saya highlightkan ni, dinding ni, ia akan ditebalkan oleh lignin. Okey, ditebalkan oleh lignin. Okey. Dan penebalan tadi tidak sekata. Okey, jadi apa peranan penebalan lignin ini? Okey, lignin ni adalah tisu berkayu ya. Jadi ia akan memberi kekuatan kepada saloxylem supaya tidak ranap, okey, oleh daya tegangan akibat kesegahan sel dan juga tidak ranap disebabkan oleh perubahan tekanan semasa air melaluinya. Okey, so air mengalir melaluinya akan ada tekanan yang berbeza. Maka dinding di sekeliling saloxylem ni yang ada lignin ni, okey, ada lignin, maka dia akan memberi kekuatan. Dan lignin ya, disebabkan kehadiran lignin inilah maka xylem menjadi tisu yang memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Okey. Kemudian kita tengok pula trakit. Okey, yang kedua, salo yang kedua, jenis yang kedua kita ada trakit. Okey, trakit terdiri daripada sel-sel mati juga. Okey, dan berterusan sama macam saloxylem tetapi dia lebih panjang. Okey, dan lebih kecil daripada saloxylem. Okey, dindingnya juga ditebalkan oleh lignin tetapi ia mempunyai liang-liang seni. Okey, dia mempunyai liang-liang seni. Jadi kalau kita lukis trakit tu, okey, salotrakit macam dalam gambar ni. Okey, hujung trakit sebenarnya buntu ya. Hujung buntu. Okey, jadi dia tak ada salo yang membenarkan air mengalir ke atas, okey, keluar melalui salo tersebut. Jadi apa yang berlaku? Okey, trakit ini, okey, diubah suai, dindingnya ada lignin, okey, ditebarkan oleh lignin, tapi nanti ada liang-liang macam tu. Okey, liang-liang seni. Okey, macam tu. Yang mana liang seni ini akan membenarkan pergerakan air dari trakit ke trakit bersebelahan. Kita panggil side by side movement of water. Okey, kalau saya lukis saloxylem, okey, trakit. Okey, kita ambil ni salotrakit. Okey, kemudian kita ada saloxylem. Okey, kat sebelah dia, saloxylem bersebelahan macam ni. Okey, memandangkan hujung yang ni buntu, tak boleh air bergerak, air naik tapi tak boleh keluar melalui ini. Jadi air daripada trakit akan boleh dipindahkan ke xylem, okey, melalui liang-liang ni lah. Okey, walaupun ada lignin tapi dia ada liang-liang seni macam tu. Jadi air bergerak dekat saloxylem pun ada liang-liang macam tu. Jadi dia boleh membenarkan pergerakan air sideway. Okey, air. So bila masuk kat xylem barulah air boleh diangkut ke atas sehingga ke hujung daun. Okey, jadi air bergerak. Okey, pergerakan air tadi dari sebelah ke sebelah lah kita panggil sideway water movement. Okey.
movement. So air akan bergerak dari trakit, trakit dekat sini ke salozilum secara bersebelahan macam tu ya, sideway movement. Okey, so itulah salur-salur yang terdapat dalam tisu xilem, okey, yang mengangkut air dari akar ke hujung, pucuk dan daun. Okey. Okey, tisu yang berikutnya iaitu tisu yang kedua, kita ada tisu flowworm. Okey. Tisu flowworm terdiri daripada dua jenis struktur lah. Ada dua jenis sel. Yang pertama dia ada salur yang dipanggil tiub tapis. Dan pada setiap sel tiub tapis akan ada struktur yang dipanggil sel rakan. Jadi dari segi binaan tisu flowworm, ia terdiri daripada tiub tapis. Yang pertama. Dan kalau lihat setiap tiub tapis ini ada sel rakan. Bersebelahan dengan tiub tapis. Sama juga macam salozilum tadi, sel-sel dia sebenarnya akan bersusun dari hujung ke hujung. Macam ni macam ni dia susun sel-sel tiub tapis tadi bersusun begini. Ada banyak lagi lah. Saya ambil 3 je. Sama. Ada dinding sel. Ni pun ada dinding sel. Yang bawah pun ada dinding sel. Macam ni bersusun. Tapi apabila macam biasalah masih ada nukleus, ada sitoplasma, ada vakuole. Tiub tapis sebenarnya adalah sel hidup, tapi apabila sel tadi matang, banyak organel yang terdapat di dalam ataupun komponen yang terdapat dalam sel tadi akan terurai, membolehkan sukrosa melalui tiub tapis dengan mudah. So apa yang berlaku pada waktu ni? Apa berlaku? Macam tadilah dia punya dinding sel akan merosot atau terurai. Dinding sel antara sel-sel tadi akan terurai. Yang ni pun terurai. Yang ni pun terurai. Dan akhirnya dia membentuk silinder lah kan. Membentuk silinder. Cuma bezanya, apa yang berlaku dekat sini? Nukleus dia hilang, vakuole dia hilang, tapi dinding sel antara sel-selnya telah diubah suai membentuk pelat sel. Dia jadi macam tu. Dapat pelat sel. Pelat sel tu apa? Pelat sel tu dia macam tapis lah, penapis. So kalau kita lihat dia punya tu, dia ada pelat sel. Pelat sel ni kalau kita lihat dari pandangan atas, dia macam bentuk bulat, dia ada lubang-lubang. So macam penapis kat rumah kita tu lah. Yang atas ni kita nampak lah. Macam tu. So dia ada lubang-lubang macam tu. Kalau daripada sisi kita nampak dari tepi tu je lah. So terdapatnya pelat sel, terbentuknya silinder. Dan kedua-dua hujungnya mempunyai pelat sel. Sebenarnya pada setiap sel tadi akan membentuk pelat sel. Dan sitoplasma dia. Apa jadi dengan sitoplasma dia? Kalau dalam xilem dia hilang sitoplasma dia, tapi dalam tiub tapis sitoplasmanya telah berubah menjadi bebenang sitoplasma. Macam tu ya. Dia jadi bebenang sitoplasma. Dia jadi benang sitoplasma. Kita panggil bebenang. Kat sini nampak dia punya bebenang macam tu. Kita panggil bebenang sitoplasma.
Okey. So, apa peranan berbenang sitoplasma ni? Berbenang sitoplasma dia membolehkan sebatian organik yang diangkut iaitu sukrosa, asid amino hormon mengalir. Okey, dia mengalir dari satu tiub tapis ke tiub tapis yang berikutnya lah. Okey, so kalau kita nak warnakan, so nanti kalau kita tengok dia mengalir macam ni lah. Okey, sukrosa tadi akan mengalir ikut tapis tu. Okey. So kita ambil dia ikut tapis. So dia akan mengalir ikut tapis ni turun ke bawah macam tu. Okey. Okey. So dia akan mengalir dari atas ke bawah ikut berbenang sitoplasma. Jadi berbenang sitoplasma ni lah yang mengalirkan. Okey. Kita punya ataupun pokok punya bahan organik dia lah, sukrosa dia. Okey, boleh So kalau kita tengok dekat rumah-rumah orang tu kadang-kadang ada apa panggil macam rantai yang turun daripada bumbung ataupun dari atap tu bawa air hujan. Macam itulah dia turun ke bawah. Macam tu. Okey. Okey, itu tiub tapis. Jadi dalam ni ni nampaklah ni sebenarnya benang-benang sitoplasma. Okey, so dia akan mengalir turun macam ni Okey, sukrosa diangkut dalam bentuk aliran lah. Okey, turun melalui berbenang sitoplasma. Okey, yang kedua strukturnya ialah sel rakan. Okey, sel rakan yang terdapat pada setiap sel tiub tapis, okey, macam ni dia terletak bersebelahan dengan tiub tapis. Peranannya adalah untuk menjana ATP ataupun membekalkan ATP kepada tiub tapis. Okey, sebab sel rakan adalah sel hidup yang mempunyai nukleus sitoplasma dan dia ada banyak mitokondria. Okey, bila dia ada banyak mitokondria, maka dia menghasilkan ATP ataupun tenaga untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke akar secara pengangkutan aktif. Okey, so dia bekalkanlah ATP tadi. Okey, daripada sel rakan ni, ni ada mitokondria, so dia bagi ATP kat sini. Okey, tenaga untuk pengangkutan bahan organik secara pengangkutan aktif. Okey. So kita lihat pula uji minda yang kedua. Okey, soalannya dalam satu eksperimen mengkaji sistem vaskular, akar pokok keembong direndam dalam larutan iosin. Larutan iosin ni sebenarnya adalah larutan pewarna Okey, pewarna. Okey, pewarna merah. Dye lah. Dye warna merah. Okey, so kita biarkan beberapa hari. Okey, nanti larutan iosin akan diangkut dari akar ke batang dan akhirnya ke daun. Kenapa dihantar ke daun? Sebab dekat daun ni akan ada proses transpirasi. Okey, berlakunya proses transpirasi bermakna pokok kehilangan air secara sejatan. So, wap air tersejat. Okey, kehilangan air tadi diganti daripada air dalam bikar lah. Okey, so dia akan diangkut dari akar ke daun. Okey, jadi air yang diangkut tadi adalah air yang berwarna merah. Okey, kerana kita menggunakan larutan iosin. Okey, so nanti eksperimen ini adalah untuk mengkaji sistem vaskular. Jadi tisu yang akan diwarnakan merah adalah tisu yang mengangkut air. So jawapannya adalah tisu xilem. Okey, so tisu xilem akan berwarna merah. So kalau kita buat keratan rentas dan keratan rentas batang ataupun akar dan kita lihat di bawah mikroskop, kita akan nampak tisu-tisu yang berwarna merah iaitu tisu xilem. Okey? Boleh? Okey, so jawapannya A.
Okey, uji minda 3. Okey, gambar rajah menunjukkan afid, okey, iaitu sejenis serangga perosak, ini afid, okey, yang terdapat pada ranting pokok bunga mawar ataupun bunga ros. Okey, terangkan bagaimana afid memberi kesan kepada pertumbuhan pokok tersebut. Okey. So afid ni adalah parasit ya, serangga perosak. Jadi afid buat apa pada pokok mawar? Afid akan menghisap, okey, dia akan menghisap nutrien daripada phloem pokok mawar. Okey, menggunakan penghisap khas. Okey, menggunakan penghisap khas. Okey. Kemudian pokok mawar tadi bila diambil nutriennya, of course pokok mawar akan kehilangan nutrien lah. Okey, dia akan kehilangan nutrien. Okey. Dan akhirnya pertumbuhan pokok mawar tadi akan terbantut. Okey, pokok terbantut kerana kehilangan nutrien. Okey, so apabila terbantut, akhirnya pokok mawar akan mati. Okey, pokok mawar mati akibat kekurangan nutrien. Okey, kekurangan glukosa untuk pertumbuhan ataupun untuk respirasi sel. Okey, dan pertumbuhannya lain lah. Okey, so di bawah tu juga terdapat bioinfo yang menunjukkan tentang tumbuhan yang mempunyai sistem pengangkutan yang dikenali sebagai tumbuhan vaskular. Okey, contohnya tumbuhan berbunga, konifer dan paku pakis. Manakala yang tidak mempunyai sistem pengangkutan, okey, tumbuhan yang tidak mempunyai sistem pengangkutan adalah tumbuhan bukan vaskular. Okey, contohnya lumut dan alga. Okey, konifer dan paku pakis hanya mempunyai trakit, okey, dan tidak mempunyai xylem, maka ia kurang cekap dalam pengangkutan air. Okey, so ini adalah sedikit info tentang jenis tumbuhan, iaitu tumbuhan vaskular dan juga tumbuhan bukan vaskular. Okey, so selesailah dengan pengangkutan yang pertama atau subtopik yang pertama, iaitu tisu vaskular. So secara umumnya kita dah bincangkan keperluan pengangkutan dalam tumbuhan, penyesuaian xylem dan trakit, serta penyesuaian tiub tapis dan sel rakan dalam proses pengangkutan air dalam tumbuhan. Okey, so kita akan sambung perbincangan yang kedua, iaitu subtopik yang kedua 4.2, iaitu tentang pengangkutan air dan garam mineral. Okey, so kita jumpa dalam video yang berikutnya.